Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, hari ini masih dalam perkongsian yang sama di bulan Ramadan. Dan aku akan share juga pengalaman kawan aku satu ni, sebab dia request aku untuk share kat dalam YouTube aku, supaya sikit sebanyak dapat membantu di kalangan korang yang mengalami peristiwa sama macam dia, ataupun pernah terjebak dengan benda-benda macam ni ke. Jadi dia nak aku sharekan lah kisah dia ni kat dalam YouTube channel aku ni. So aku akan share. Okay, berkenaan dengan kisah kawan aku ni, aku tak terlibat sebab kita orang berhubung pun melalui online. Maksudnya dia memang kawan aku, memang kita orang biasa jumpa, tetapi dalam dia mengalami masalah ni, antara aku dengan dia hanya communicate melalui talian WhatsApp lah. Talian WhatsApp dah macam klasik sangat kan. Macam tu lah. Jadi dia pernah vising aku, dia pernah minta pendapat, and then dia pernah tanya kat aku kat mana kawasan rumah dia tu. Ada yang nampak lah, ada yang tak nampak, dan ada tanda-tanda yang dia hantar kat aku tu yang menunjukkan apa yang dia lalui ni sebenarnya apa. So aku ni hanya tolong daripada jarak jauh macam tu. Aku bukanlah tolong pun, alah over lah perkataan tolong tu. Maksudnya macam aku tahu yang apa dia lalui keluarga dia tu. Jadi aku hanya mampu bantu dari segi aku beritahu lah benda tu kat mana. Itu pun based on apa yang aku nampak. Kalau ada tempat tu yang sebenarnya ada in real, tapi dalam kamera tak termasuk, itu aku tercicir lah kan part-part yang tu. Cumanya aku tahulah kejadian tu. So yang tu juga aku akan share dengan korang di video kali ni. Tapi sebelum aku share pengalaman aku dan share pengalaman kawan aku ni, aku nak share dulu dengan korang kenapa aku pernah mention sebelum ni aku tak boleh buat video 10.5 ke atas tu. Sebenarnya bukan tak boleh, boleh, tapi atas keberanian aku lah. Jadi aku memang tak nak ambil risiko, and aku kalau boleh tak nak buat lewat dah. Dulu kalau aku rakam video, untuk pengetahuan korang, aku tak simpan video aku tau. Aku memang akan straight to the point. Hari ni aku rasa aku nak berborak, aku on camera, and then aku terus bersembang, terus berborak, terus bercerita. Lepas tu tak kira lah. Selalunya kalau korang perasan, aku memang selalu post malam kan. Itu bukan sebab aku memang nak vibe seram ke, aku nak acah-acah, nak bagi korang nampak aku kelainan ke. No. Itu kerana waktu tu lah aku rakam dan waktu tu lah aku post. Adalah 2-3 kali je yang aku buat video awal-awal sebab aku nak pergi travel ke apa kan. So aku macam just simpan video tu, and ada cukup-cukup masa yang aku rasa macam okay lah, aku nak upload video, aku akan upload. Sebab kadang-kadang aku tak sempat kan nak rakam kalau aku kat luar. Yang tu tapi tu sangat-sangat jarang berlaku. Macam 2-3 kali macam tu je aku buat perangai macam tu. Selalunya aku memang akan on the spot cerita, on the spot post. Tetapi lately ni aku dah rasa macam aku berisiko. Aku tak tuduh lah ada orang nak buat tak baik ke apa ke, asal cerita seram je ada orang sakit hati. Tak. Aku tak tuduh benda-benda macam tu, tapi kelainan yang gangguan datang kat aku tu yang membuatkan aku rasa macam sesuatu macam tu. Dan aku tak nak ambil risiko. Sebab untuk pengetahuan korang bila aku rakam video kan, okay, aku dah on camera semua, lighting apa semualah. Aku bercerita macam biasa dengan korang ni. Kalau dah 10.5 ke atas tu, macam dah pukul 11 kan, tengah-tengah aku bercerita macam tu kan, tiba-tiba handphone aku hang. Tiba-tiba aku terpause. Aku duduk bercakap ni, tapi pause. Dia macam tak terakam mau. Lepas tu, bila malam aku nak tidur, apa yang aku perasan setiap kali aku rakam lewat malam, bila time aku nak tidur je akan ada gangguan. Aku akan dengar suara orang menangis dekat kawasan sekitar rumah aku ni, kat bilik aku ni. Sebab bilik aku ada 2 tingkap, depan sana dengan sebelah sini. So setiap kali aku nak tidur tu kan, dia akan ada bunyi. Kadang-kadang ketuk-ketuk tingkap. Lepas tu suara sayup-sayup menangis. Yang paling aku tak boleh tahan sekali bila aku dah nak lelap, aku selalunya akan terlelap dengan sambil aku baca doa. Macam kadang-kadang tertidur kan, macam kita tak, yelah tengah sambil-sambil kita baca doa tu tertidur, kadang-kadang penat sangat. So masa tu lah dia akan attack kau. Dia akan macam tiba-tiba dia akan datang bising kat telinga, macam dia akan wah macam tu ke, ataupun dia macam wah, dia buat bunyi macam tu. Bunyi tu scary tau. Korang mungkin akan rasa kelakar bila aku ajuk kan, tapi in real memang seram. So bila kerap jadi macam tu, aku terfikir mungkin dia trigger kot. So aku tak boleh nak rancak sangat berborak dan rakam pada waktu malam. Lepas aku dah kurang, macam aku dah cuba rakam waktu petang ke, ataupun waktu sebelum lewat malam ke,
Alhamdulillah, dia tak ada ganggu macam tu sangat. So, itulah salah satu puncanya. Ada gangguan yang lebih heavy tapi aku tak nak cerita. Sebab macam mana aku nak cakap sebenarnya kan, bila korang start cerita kisah-kisah seram, korang expose cerita-cerita yang berkaitan diri korang juga, benda ni bahaya juga sebenarnya. Aku tak nafikan. Aku rasa ramai je orang lalui. Siapa-siapa yang buat YouTube bercerita konten orang lain ke, ataupun dia cerita kisah orang lain ke kan, berkaitan dengan kejadian-kejadian misteri ni, aku rasa mesti tak banyak sikit mesti diorang akan ada juga pengalaman yang macam aku. So macam aku pula direct, korang faham tak? Macam aku cerita tu based on pengalaman aku sendiri. So akulah tuan yang kena benda tu, akulah yang bercerita. So dia akan lebih risiko kat aku. Sebab tu aku dah rasa macam okay, itu lain. Sebab tu aku pernah cerita kat korang kan, daripada first start aku terjerumus untuk rakam video aku post kat YouTube ni, macam-macam benda yang aku lalui. Jadi itulah dia yang aku buat kajian sikit, aku rasa macam oh betul lah, maknanya mungkin sebab ini sebab itu. That's why aku tak nak rakam lewat malam dah. Tapi aku memang sentiasa lewat post tu kan, bukan sebab aku nak. Kadang-kadang sampai pukul 1, pukul 2 tu kan, aku tak tahu kenapa video tu tak berat mana pun. Aku pakai wifi tau, tapi kan dia lambat gila, dia loading sangat-sangat tau bila nak upload dekat dalam YouTube. Aku selalu ada masalah macam tu. Kadang-kadang kan bila aku nak upload tu kan, dia macam stuck, dia tak bergerak-gerak langsung. So daripada sepatutnya kan kena 100% kan. So bila upload tu kan dia macam lambat sangat-sangat. Dia tu yang kadang-kadang kan aku tak sedar, tiba-tiba kan aku terlelap lah, pukul 3 pagi lah dia upload. Dia macam tiba-tiba, random time tau. So aku tak boleh nak cakap benda tu, bukannya aku plan. Macam mana aku nak cakap, mungkin korang macam payah nak percaya, tapi itulah dia kenyataan dia. So aku rasa macam oh, lepas ni aku kena starting post awal tu. Macam contoh aku kena start post macam lepas maghrib kan, and then just nice lah, dia macam pukul 10 ke macam tu. Aku rasa aku kena buat macam tu lah lepas ni. Sebab bila lewat sangat, dia macam, aku tak tahu lah sebenarnya tak ada apa-apa pun, tapi bila lewat sangat, orang dah tidur nak tengok apa kan. Dan ada juga orang macam aduh dah lewat lah, tak nak tengok, terseram apa semua kan. So aku macam cuba untuk awal, tapi keadaan macam tu lah. Korang faham je lah. Aku dah tahu lah nak cakap macam mana. Okay, kisah yang aku nak share dengan korang yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang terjadi kat aku ni. Okay, yang ini berlaku masa sekolah, masa aku duduk hostel. Okay, kalau kita duduk hostel kan, kita tak boleh keluar, kita tak boleh outing lah. Kiranya ada time je yang kita boleh keluar kan. So budak-budak asrama ni dia hanya makan benda yang disajikan oleh Dewan Makan. Jadi ada masa kita nak kelainan lah, kita nak juga makanan daripada bazar. So apa yang kita kena buat ialah kirim dekat budak luar, betul. Jadi masa tu ada satu hari tu aku kirim kat member aku kat luar beli makanan. So aku tak ada macam nak pergi kat Dewan Makan. Aku macam dah malas nak makan nasi kan. Jadi aku order roti something lah macam tu. Lepas tu member aku ni dia nak contact aku, tak boleh. Kita orang memang dah janji time lah, sebab kita orang tak bawa sebab aku tak bawa phone kan. Jadi ada time macam dah pukul 5 macam tu kan. Aku pun pergi kat sekolah. Jadi daripada hostel nak ke sekolah tu kena berjalan lah. So masa tu lah aku pergi sekolah tu, dah lewat tu memang tak ada orang dah, sebab mana ada orang kelas petang nak pula-pula bulan Ramadan kan. Masa aku jalan kat belakang tu kan, sunyi sangat. Dia ada satu jalan lorong yang aku pernah cerita kot. Aku tak ingat aku cerita kat TikTok ke kat sini ke. Kawasan sekolah aku ni, belakang dia tu lorong nak pergi ke sekolah, dia ada satu lorong macam alah, korang boleh imagine kan, macam kat cerita-cerita pun banyak asrama yang style macam jalan bawah bawah atap tu kan. Lepas tu sampai tembus ke sekolah. So aku jalan kat situ sorang-sorang nak pergi jumpa kawan aku ni lah, nak ambil makanan. Bayangkan masa tu kita tak bawa phone, kita tak boleh nak contact dengan dia. So kita pegang pada janji lah. Okay, pukul 5 kan. Aku ni jalan dalam macam pukul 4 lebih macam tu lah. Aku jalan kat belakang tu sorang-sorang pergi ke sekolah. Jauh juga tau. So masa jalan tu bunyi cengkerik tau. Padahal waktu siang bunyi cengkerik tu. Lepas tu makin lama makin kuat. Aku ni jenis yang risau. Aku macam serangga ni aku macam tak boleh tau. Lepas tu bila dia bunyi makin kuat, aku takut dia macam entah dia dekat hinggap kat tudung aku ke kan. Jadi aku pun macam tu lah kan. Aku macam tak apa selesa kan. Lepas tu tengok tak ada apa-apa. So aku jalan je. Bila sampai kat satu bangunan ni, tempat tangki air kot tak silap aku. Jadi bila aku lepas daripada situ, ada satu bau yang tak menyenangkan. Dia bau nak kata macam bau bangkai pun lebih kurang macam tu lah kan. Lepas tu aku rasa macam apa ni kan. Tapi aku macam tak adalah macam beria-ria sangat. Aku terus jalan. Lepas tu tak dah lama tu aku tak tahu mana datang budak perempuan ni. Dia berlari daripada tepi. Aku tak tahu dia datang daripada mana. Tapi masa tu automatik kepala otak aku dah fikir jelmaan tau. Sebab dia tak logik tiba-tiba ada kat situ.
Kalau dia daripada belakang, mestilah daripada awal aku dah dengar step dia. Kalau daripada depan, mesti daripada awal aku dah nampak dia. Tiba-tiba dia keluar. Takkan dia datang daripada hutan kan? Jadi dia pakai baju warna macam ni, t-shirt warna putih tapi bahagian lengan dia ni warna merah. Macam baju tadika kot, tak silap aku. Lepas tu kan diikat rambut satu belakang. Lepas tu dia lari-lari. Lepas tu dia macam tu kat aku kan. Lepas tu aku budak ni kan. Aku buat tak tahu. Aku pun jalan. Bila aku jalan kan, lepas tu kan dia pusing tau. Dia macam pergi kat aku. Dia pergi kat aku. Lepas tu akak nak pergi mana macam tu kan. Lepas tu aku cakap pergi sekolah macam tu kan. Aku masa tu memang keras tau. Aku macam tak suka dengan budak-budak kan. Lepas tu aku jalan gitu lah. Akak nak pergi mana? Dia tanya lagi. Lepas tu aku cakap nak pergi sekolah macam tu. Aku macam marah kan. Lepas tu dia macam nak ikut dia tu. Aku macam tu lah. Aku macam bebal sangat-sangat. Lepas tu pula aku baru bangun tidur. Jadi aku pergi sampai je dekat sekolah. Budak ni ikut tau. Dia ikut aku sampai dekat pagar tu. Pagar ujung tu. Aku pun masuk kat sekolah tu tunggu kawan aku. Alhamdulillah kawan aku datang kan. Jadi dia bagi makanan tu dah ambil semua. Saya bagi duit semua. Aku pun gerak. Jadi masa aku nak gerak balik tu, budak tu kata sedapnya je tu kan. So aku ni macam walaupun aku tak suka kan, walaupun aku macam marah-marah dia, aku macam kesian lah dah dia cakap makanan tu macam tu kan. So tak silap aku roti john tu kan, aku bagi dia satu. So waktu aku bagi dia tu, tak ada apa-apa pun, macam dia ambil terima kasih dia macam tu kan. Okey, aku pun jalan lah. Masa aku nak jalan balik tu, tiba-tiba aku dengar macam benda pop macam tu kan. Lepas tu aku cakap, bunyi apa tu? Lepas tu aku pandang lah belakang kan. Roti john aku jatuh. Maksudnya plastik yang aku bagi kat budak tu jatuh macam tu. Budak tu tak ada. Lepas tu aku macam pelik. Mana budak tu kan? Tapi aku tak apa pelik sangat sebab daripada awal pun aku dah tahu dah dia ni sebenarnya jemaah. Maksudnya daripada awal masa dia tegur aku tu pun aku rasa macam mungkin aku cukup nampak. Masa tu aku dah ada naluri macam tu. So bila dia dah buat macam tu kan, aku macam serba salah nak ambil balik ke tak roti aku tu kan. Tapi aku fikir macam tak apalah kan, aku dah bagi dia kan. Takkan tiba-tiba aku nak ambil bila nak kutip makanan tu dah jatuh kan. Dia bukanlah jatuh kotor. Roti john tu dalam paper and then dia dalam plastik. So tak ada kotor pun kan. Cuma aku rasa macam serba salah lah kan. Aku pun terus pergi. Aku pun jalan-jalan. Tiba-tiba aku dengar suara orang menangis. Dia menangis tu kan, dia macam menangis kesakitan. Macam macam tu kan. Lepas tu aku pun macam budak tadi ke? Lepas tu aku pun pandang. Lepas tu aku nampak budak tu juga. So budak tu tadi elok je tau, ceria. Tiba-tiba waktu dia nangis tu, dia macam ada luka-luka sikit tau. Muka dia macam lebam-lebam. Lepas tu kaki dia macam luka. Aku tak ada macam kenapa dik, sebab aku dah tahu dah ini memang jemaah kan. Jadi aku buat tak tahu je. Sepanjang perjalanan tu pun aku tak habis-habis, aku macam duk ulang-ulang baca Al-Fatihah masa tu kan. Okey, lepas tu sampailah dekat pertengahan. Lepas aku dah lepas daripada tangki yang aku cakap ada bangunan tangki tu kan. Okey, dah tak ada apa-apa. Kat situ kan ada bau bangkai tadi tu kan. Dah tak ada macam bau apa-apa, semua okey. Malam tu lepas dah berbuka, makan apa semua, kan kita orang kena berkumpul, macam ada prep. Lepas tu kita berkumpul kat surau. Malam tu aku lewat tau. Lepas tu aku nak masuk dom aku balik. Masa aku nak masuk dom tu, aku nampak budak perempuan tu dekat ujung koridor aku ni. Jadi aku macam pelik, dia buat apa kat tepi tu? Ujung koridor tu memang orang tak lepak tau, sebab dia gelap. Dia ada lampu tapi belah-belah tepi tu dia macam gelap. Aku tak tahu lah lampu tu rosak ke apa ke, tapi memang gelap lah. So aku macam tak berani lah nak pergi situ kan, sebab aku dah tahu dah ini memang jemaah. Tapi jemaah dia ni tak berapa menyeramkan yang membuat kau rasa kau nak lari sangat-sangat kan. So bila aku dah ambil buku apa semua tu, aku nak keluar, tiba-tiba kan dia pandang aku, dia kata sini dia macam tu kan. Lepas aku ni macam serba salah. Lepas tu aku cakap apa, janganlah kacau aku macam tu kan. Aku pun pergi. So waktu aku nak jalan-jalan tu dah tak ada apa-apa dah. Aku pergi surau apa semua, tak ada apa. Lepas tu tiba-tiba entah macam mana aku nak borak dengan seorang budak ni. Dia ni budak dekat area situ juga, rasanya dah lama. Lepas tu aku tanya kat dia, kat sini ada ke kisah-kisah budak-budak mati ke apa ke, entah aku tak tahu. Terbiak aku tanya soalan macam tu kan. Lepas tu dia kata tak tahulah, tapi pernah lah dengar apa sini-sini cerita apa semua. Aku pun ingat lupa dah cerita yang dia cerita kat aku tu. Lepas tu dia ada cakap lah, ada seorang senior ni, dia kata dia selalu nampak ada seorang budak ni, budak perempuan. Dia selalu main bola lah apa semua kan. Lepas tu aku macam terfikir, ke budak yang aku nampak tu kan. Tapi aku diam je lah, aku tak cakap apa-apa. Tapi budak yang aku borak ni, dia tahulah yang aku ni jenis macam boleh nampak benda-benda tu juga. Lepas tu dia cakap, kenapa? Kau nampak dia ke? Betul? Tak adalah, aku pun diam je. Pada habis settle semua kat surau tu, kita orang nak pergi prep kan. Jadi masa nak pergi ke bilik prep tu, aku di jalan tu, aku dengar bunyi orang tengah macam apa tu, pumping bola tu tau. Lepas tu aku pun tengok budak tu punya baju mula-mula kan okey je kan, tapi kali ni kan dia macam terkoyak-koyak. Lepas tu aku macam tengok je lah, dia duduk main, dia macam main bola jaring macam tu lah. Lepas tu aku tengok je lah daripada jauh, aku buat tak tahu. So aku kata, siapa
kenapa dia ni kan. Tapi persoalan tu habis kat situ je lah. Aku tak adalah merungkai lebih-lebih. Lagipun aku dengan sini-sini tak berapa rapat pun. Masa tu aku form 4 aku rasa. Yes, aku form 4. Lepas tu dah settle tu, naik bilik. Malam tu nak tidur. Dekat hostel aku ni, belah atas dia jaring-jaring tau. So kita boleh nampak bukit kat depan tu. Jadi masa tu lah aku nampak budak ni, dia... Okay, sambung balik. Jadi masa tu lah aku nampak budak tu dekat bahagian depan kat hutan tu tau. Dia dekat depan tu, dia berlari-lari kat pokok kelapa sawit. Lepas tu aku macam pelik. Lepas tu kan, bila aku tengok aku intai macam nampak sangat lah aku memang struggle nak intai macam tu kan. Dia berpusing. Kepala dia berpusing tanpa badan dia bergerak. Lepas tu aku terus tarik selimut. Aku terus tidur. So itu peristiwa jemaah yang aku tak tahu kenapa dia muncul, apa motif dia. Dia kacau aku macam tu. Mungkin dia mengusik kot aku rasa. Sebab dia tengok aku boleh nampak dia kan. Dan dia saja nak kacau-kacau ke wallahualam. So itu peristiwa yang boleh dikatakan tak terlalu heavy, tetapi jemaah yang sebegitulah. Maksudnya dia menjelma dalam keadaan dua. Maksudnya kejap dia okey, kejap dia tunjuk diri dia luka-luka. Aku pun tak tahu sejarah kisah dia. Aku pun tak mengkaji. Sebab masa tu aku tak ada rasa macam nak tanya-tanya ke apa. Sebab nanti orang akan fikir aku ni mengarut-ngarut macam mana aku tahu kisah tu apa semua. So aku tak ada cerita kat sesiapa. Jadi cerita tu kali ni lah aku cerita kat korang. Itu pengalaman aku. Okay, jadi aku akan continue dengan cerita yang kawan aku pula. Kawan aku ni, family dia ni bukanlah family yang orang kata senang sangat. Tapi diorang ni jenis yang suka sedekah ke orang. Diorang suka bantu orang. Dia ada mak dengan ayah dia sah. Dia berapa orang adik-beradik? 3 orang tak silap aku. Okay, dia 3 orang adik-beradik. Dia anak sulung tau. Dia memang boleh dikatakan orang kuat dalam keluarga jugalah. Maksudnya macam dari segi kalau macam mak dia kat dapur, dia banyak tolong mak dia banyak tolong ayah dia dalam masa yang sama. Kisah dia bermula macam ni tau. Masa bulan Ramadan, bapak dia sakit tau. Bapak dia sakit sangat-sangat teruk. Sakit yang tiba-tiba, sakit yang misteri, di mana kalau pergi hospital, doktor tak dapat detect pun sakit apa. Tapi as usual lah, kalau pergi hospital tu, kalau macam korang tiba-tiba sakit, macam kalau tak boleh bergerak ke apa, doktor akan kata stroke. Kalau macam ada masalah dengan pernafasan apa semua, sakit jantung dan sebagainya kan. So doktor declare yang bapak dia ni ada masalah bawah pinggang. Tapi sebenarnya masa result keluar, result dia cantik. Maksudnya bawah pinggang dia tak ada masalah pun. Tapi tak tahulah, doktor kata ada buat dia punya kajian lebih dalam macam mana entah kan. Maksudnya dia kena ada appointment lain untuk check lebih mendalam. Sebab ada tanda-tanda yang menunjukkan bawah pinggang dia rosak. Macam tu. Tapi tak declare lagi yang bawah pinggang dia tu problem. Okay. Jadi satu hari tu, mak dia ni meniaga dekat bazar. Sebab dah bapak dia sakit kan. So macam nak tambah income sikit lah. Dan waktu tu kebetulan cuti. Maksudnya kawan aku ni lah cuti SEM. Jadi dia pun tolonglah mak dia dekat bazar. Mak dia meniaga kat bazar ni pun atas bantuan jiran dia tau. Jadi waktu dia orang meniaga ni memang laku. Sebab mak dia ni memang masak sedap. Yang ni memang tak dinafikan lah. Sebab aku pernah makan masakan mak dia. Memang sedap. Mak dia jual lauk-lauk lah. Tapi tak banyak lah. Dalam 5 jenis lauk. Lepas tu mak dia jual nasi kukus. Macam tu. Jadi dia orang berniaga memang laku sangat, dia kata. Alhamdulillah. Awal perniagaan tu sambutan ramai. Sampaikan hari ketiga tu dia dah ada regular customer tau. Itu adalah first time dia berniaga. Maknanya dia bukannya daripada awal berniaga. Before ni bapak dia kerja. And then mak dia ni macam ada kerja juga kat satu company ni. Tapi since bapak dia dah start sakit, mak dia macam jaga bapak dia. So tak ada income sangat tapi waktu tu terjadi pun memang bulan puasa. Bapak dia start sakit ni pun masa bulan puasa. Aku tak tahu bulan puasa ke berapa bapak dia start sakit. Tapi cerita dia lebih kurang macam tu lah. Ada satu hari tu, masa mak dia tengah masak, tiba-tiba mak dia pengsan tau. Mak dia pengsan, so tak jadilah nak masak. Ada lagi beberapa lauk, tak sempat nak siap. Jadi member aku ni, dia pun siapkan satu lagi lauk tu, sambal apa benda entah. Lepas tu dia pun angkat lah. So ada 3 jenis lauk je. Pergi juga berniaga kat bazar. Sebaiklah dia boleh drive apa semua kan. Okey, pun habis. Maksudnya sambutan memang habis. Sebab sedap memang, makanan sedap. Memang orang cari. Lepas tu, okey, habislah kat situ kisah dia. Tiba-tiba hari pertengahan bulan puasa macam tu, mak dia tak sihat. Mak dia dah macam start sakit.
mak dia batuk-batuk, kadang-kadang keluar darah kat hidung. Lepas tu mak dia macam sesak nafas. Tapi dia tak tahu macam mana nak buat. Jadi dia pun VC aku. Bila dia VC aku, dia kata dia rasa macam tak sedap hati. Dia rasa mak dengan ayah dia tak ada sakit apa-apa. Tapi kenapa sakit? Macam tu. Jadi dia pun minta tolong aku. Dia kata, kau boleh tak tuan tengok rumah aku kan? Kau nampak apa-apa ke? Dia tu. Lepas tu aku ni cakap lah, okey macam ni. Kau VC dengan aku ni, aku just tengok je. Sekiranya ada termasuk, insyaAllah aku boleh bantu kau. Tapi kau tak ada, kau kena cari ustaz mana-mana yang terdekat lah yang boleh percayai kan, untuk rawat rumah kau ke, mak kau, ayah kau ke. Lepas tu aku adalah cakap kat dia, kau tak pernah pergi check ke macam selain daripada pergi hospital, rawat secara Islam kan. Lepas tu dia cakap tak sempat. Lagipun bulan puasa, orang tak berapa aktif sangat untuk merawat-merawat ni. Jadi aku pun okey tak apa. So kita orang waktu VC tu, awal-awal dah nak VC tu kan, dia nampak aku blank. Kamera aku ni memang hitam semua. Tapi aku nampak dia. Dia je yang tak nampak aku. Lepas tu cakap, weh, handphone kau okey tak? Kenapa gelap? Lepas tu cakap, aku nampak lah kau. Dekat kamera aku pun, muka aku pun ada. Aku cakap tu kan. Lepas tu dia kata, tak nampak. Dia pun duk gaduh-gaduh tak nampak. Tapi masa dia tak nampak tu, aku nampak dia. Dia bergerak-gerak tak nampak macam tu kan. So masa dia bergerak-gerak tu, kamera dia kan berpusing-pusing. Ada nak dijadikan cerita kan masa tu dengan izin Allah. Termasuk dekat dalam kamera tu, satu lembaga besar berbulu mata merah menyala dekat belakang kat penjuru rumah dia tu. So aku pun, weh berhenti. Benda apa tu? Macam kau, takkan kau ada replika besar macam tu kan? Benda apa tu patung apa tu? Aku cakap tu kan. Patung apa dia tu kan? Lepas tu dia cakap, patung apa weh? Lepas tu tiba-tiba terus jam Macam jam, dia punya tu connecting kan. Macam connecting, aku pun semua terus terus putus video call. Lepas tu dia WhatsApp aku. Dia kata, benda apa weh kat mana? Dia pun ambil gambar. Dia hantar banyak gambar sudut kat rumah dia kan. Tapi satu gambar pun tak nampak apa-apa. Jadi aku cakap kat dia, okay, kau relax je sekarang ni. Apa kata kau mengaji kat ruang tamu kau tu? Lepas tu dia kata, okey. Kawan aku ni bukanlah seorang yang macam tak kosong langsung bab agama. Dia macam boleh jugalah baca Quran apa semua kan. Jadi dia mengaji kat ruang tamu dia tu. Lepas tu dah settle semua, dia kata, weh macam mana ni, aku takut ni sekarang ni mak aku dah muntah-muntah darah. Dia cakap tu kan. Lepas tu dia kata, apa yang patut aku buat? Lepas tu aku cakap macam ni, sekarang ni kau try cari ustaz mana yang terdekat dengan rumah kau, minta tolong dia, baca-baca, buat air ke, ruqyah apa-apalah. So mak kau dengan bapak kau ni memang kena rawat. Aku cakap macam tu je. Aku cakap tu pun sebab aku rasa macam tak sedar hati. Dan aku rasa macam mungkin ada terkait dengan lembaga yang aku nampak dalam VC tu kan. Lepas tu dia pun kata, okey. Lepas tu dia jumpalah satu ustaz ni selang 3 rumah daripada rumah dia ni lah. So ustaz dia pun datang rumah dia. Ustaz dia tu kan datang rumah dia, ustaz tu dah tahu. Macam ustaz tu dah tahu ada benda. Tapi benda tu tak pelik pun. Sebab abang je perawat yang memang boleh detect benda-benda macam ni kan. Jadi dia buat satu air. Dia pun tinggalkan air tu dekat rumah member aku ni lah. So dia pun, aku tanya kat dia, air tu ustaz tu suruh buat apa? Dia kata renjis-renjis kat penjuru apa semua dan lebihkan di bilik mak dengan ayah dia kan. Jadi member aku ni pun buatlah benda tu. Lepas tu dia kata mak dia dengan ayah dia makin teruk. Jadi esok tu pula dia hantar gambar aku dekat aku, gambar mak ayah dia kan. Tu bila aku tengok gambar mak ayah dia tu tak ada apa-apa. Macam nak cakap gambar tu tak termasuk apa-apa pun. So aku tak boleh nak describe apa yang aku nampak kan. Sebab benda tu tak ada apa-apa. Cuma firasat aku je, aku rasa macam ada benda yang tak kena, bukan sakit biasa. Tapi benda ni kita tak boleh cakap sebab kita tak ada bukti. So aku macam tak ada apa-apa kot weh, tak apa, kau terus je berdoa kan. Lepas pada peristiwa tu, kawan aku ni dah senyapkan diri. Dia dah tak ada kontak aku, dia tak ada mesej aku. Aku pun pelik juga. Lepas tu dalam seminggu lepas pada tu aku kontak dia, aku tanya khabar dia macam mana apa semua kan. Lepas tu dia kata mak dengan ayah dia masih sama lagi, dia masih merawat dekat ustaz yang sama kan. Lepas tu aku cakap, oh ya ke? Lepas tu aku suruhlah dia send gambar mak dengan ayah dia. Dia jadikan cerita, gambar mak dia ni ada termasuk satu lembaga ni, satu jelmaan ni tau. Jelmaan ni berpakaian seperti kurta tapi warna hitam kelabu macam tu. Duduk macam mak dia kan baring. Okey, ni gambar yang aku terima tau. Mak dia baring, lepas tu ada satu jelmaan ni kat belah tepi pakai kurta kelabu-kelabu hitam macam tu. Lepas tu pakai tarbus. Tarbus tu yang ada timbus kita kan. Tarbus warna merah. Lepas tu aku cakap lah dekat kawan aku ni, ustaz tu datang rumah ke? Dia baca untuk mak kau ke? Ustaz tak adalah, ni gambar mak aku dia tu. Lepas tu aku pun bulatkan dekat gambar yang aku nampak tu. So aku cakap, kat sini ada apa? Aku tanya kat dia. Lepas tu dia cakap lah, kat sini kosong. Tapi tu kan kerusi dia yang tu kat aku kan. Lepas tu aku pun, boleh tak nanti bila-bila
kau ambil gambar ustaz yang datang rumah kau merawat tu. Aku cakap macam tu kan. Lepas tu dia pun cakap okey. Dia cakap okey, nanti aku ambil gambar dia tu kan. Kenapa? Lepas tu aku cakap aku tak tahu lagi nak cakap apa. So kau ambil je gambar tu dulu. Lepas tu dia ambil gambar bapak dia pula. Bila dia ambil gambar bapak dia pun ada juga gambar seperti ustaz tu. Tapi dia tak persis manusia tau. Dia nampak macam muka dia macam kabur. Aku memang tak boleh nak nampak detail tau. Tapi susuknya seperti manusia lah yang berpakaian seperti seorang ustaz. Pakai kuta dan sebagainya tu. Lepas tu aku cakap tak apa, kau try je mengaji. Kalau boleh kau minta tolong adik kau sekali. Jangan stop mengaji kat mak dan ayah kau kan. Sebab diorang dulu satu bilik kan. Jadi member aku ni cakap okey. Lepas tu esok tu pula adalah hari Khamis malam Jumaat kot. Adalah hari di mana ustaz tu sepatutnya datang kat rumah dia untuk buat air lagi. Air ruqyah. Jadi masa tu lah dia ambil senyap gambar daripada belakang. So kawan aku ni snap gambar belakang, tak nampak muka pun tau. Tapi nampak gambar belakang je. Jadi masa tu lah aku tak tahu kenapa, tapi memang mata aku nampak kat gambar tu. Tapi kawan aku tak nampak pun. Kat situ ustaz tu punya belakang tu kan, dia bukan macam manusia. Dia ada macam satu macam duri-duri tau. Dia macam nak cakap kan, dia belakang dia susuk bentuk tubuh duduk tu macam manusia, tetapi ada duri-duri macam tajam-tajam yang nak kata macam paku pun tak, tapi lebih kurang macam tu lah, tajam-tajam kat belakang. Lepas tu aku cakap, weh ini apa dia weh, ya Allah Tuhanku, ni apa dia, aku macam tu kan. Betul ke ustaz ni, betul ke wujud kau ni, betul ke dia ada real ke, kau memang nampak ke dia macam solid ke berupa dia. Lepas tu dia cakap, ya Allah betul lah, kau kenapa. Lepas tu aku pun macam dah gelar gabah macam tu, dia pun call aku, dia pergi keluar rumah, dia call aku. So masa dia tengah call aku, kenapa weh, kau nampak apa weh, kenapa dengan ustaz tu. Maknanya masa dia call aku tu, ustaz tu kat dalam tau. So dia kata, kenapa, apa yang kau nampak tu. Weh aku tak sedar hati lah weh, betul ke kau nampak ustaz tu, memang ustaz ke, memang manusia ke, aku tanya kan. Cakap betul-betul. Lepas tu cakap, ya memang manusia, kenapa dia tu kan. Lepas tu kawan aku ni macam gelabah lah, kenapa cakap lah weh. Lepas tu aku cakap, tak, aku nampak lain lah weh, kenapa belakang dia macam tajam, aku nampak berduri-duri tau. Aku jadi macam tak sedar hati. Kejap aku bulatkan gambar tu kan, aku cakap macam tu. Lepas tu kawan aku cakap, weh kenapa, cakap lah takkanlah ustaz tu pula, dia tu kan. Lepas tu tiba-tiba ustaz tu macam dengar suara ustaz tu panggil dia kan. Ni saya dah buat air apa semua. Aku terdengar jugalah sebab dia on call dengan aku kan. Tapi dia tak letak lagi. Lepas tu saya dah buat air apa semua. Lepas tu dia cakap macam ni. Ustaz tu cakap macam ni. Kalau boleh lepas ni tak payahlah panggil perawat lain. Saya boleh settlekan urusan ni tu kan. Cuma itulah kena habiskan air ni apa semua. Lepas tu member aku ni pun macam okey. Terima kasih ustaz macam tu kan. Jadi bila ustaz tu dah balik, dia angkat balik call aku. Dia terus sambung balik cakap dengan aku. Dia cakap, maksudnya sekarang ni macam mana weh. Lepas tu aku cakap, weh macam ni lah, kau stop lah buat perjanjian dengan ustaz tu. Maksudnya stop lah suruh ustaz tu merawat mak ayah kau. Aku risau, aku tak sedar hati. Aku rasa macam ustaz tu sebenarnya bukan rawat, tapi dia lagi memengaruhkan keadaan. Sebab mak dan ayah dia pun memang tak ada perubahan apa-apa tau waktu tu. Jadi member aku ni, dia pun dengar jugalah cakap aku sebab dia percaya juga kat aku kan. Lepas pada aku cakap macam tu, member aku ni memang dia dah tak panggil dah ustaz tu datang ke rumah dia. Lepas tu dia bagi tahu dekat mak saudara dia, ada satu mak saudara ni duduk dekat Langkawi. So mak saudara tu alhamdulillah boleh bagi kerjasama nak datang kat rumah dia. Lepas pada tu kan, dia ada cakap kat aku lah nanti apa-apa dia update. Aku tak tahu cerita apa-apa dah perkembangan apa semua sampailah baru je lagi kan aku dah start post-post pasal Ramadan ni. Dia contact aku. Lepas tu dia cerita apa yang berlaku apa semua. Lepas tu dia beritahu kat aku, okey sebenarnya kan apa yang aku nampak tu memang betul lah. Dia kata memang masa dia pergi berawat dengan satu orang perawat ni, dia kata orang tu kata benda yang sama macam apa yang aku cakap, tapi dia tak adalah bagi tahu exactly rupa tu, mungkin orang tu tak nampak ke wallahu alam. Lepas tu dia cakap memang betul ustaz tu sebenarnya something wrong. Yang sebenarnya gelaran je, sebenarnya dia bukan ustaz, dia kan jiran beberapa daripada rumah dia tu. Okey, cerita dia sebenarnya orang ni dah lama dah cemburu dengan family dia ni, cemburu dengan bapak dia ni. Jadi masa dia berniaga kat bazar tu, waktu tu kan sebenarnya bapak dia dah start sakit. So waktu bapak dia dah start sakit tu sebenarnya bapak dia dah kena dah. Sebabnya bapak dia ni dengan orang tu dulu satu company. Lepas tu ada kenaikan pangkat macam mana tak, adalah isu kat situ. Jadi dia ni dah start tanam benda-benda tau dekat rumah dia. Lepas tu masa tu adik dia nampak, tapi adik dia ingatkan tak ada apa-apa. Adik dia nampak tu, adik dia ingatkan orang tu bagi makan kucing. So adik dia tak bagi tahu kat mak ayah dia apa semua. Rupa-rupanya benda tu adalah taburan beras yang dah dibaca-baca, aku pun tak tahu apa dia. Dia buat macam tu dekat rumah kawan aku ni lah.
Lepas tu masa diorang berniaga dekat bazar tu pula, kebetulan masa tu bini orang tu pun berniaga kat bazar. Tapi lepas dia berniaga, kedai dia macam kurang dah orang datang. Kiranya pelanggan dia, regular customer yang mak kawan aku dapat ni pun sebenarnya bekas daripada pelanggan orang tu. So kes cemburu lah, faham tak? Lepas tu masa budak ni sibuk nak kata nak merawat apa semua tu, sebenarnya dia dah tengok dah. Masa tu dia dah tahu dah yang sebenarnya mak ayah kawan aku ni sakit teruk, and then dia memang get ready konon-konon macam nak rawat. So kawan aku ni dia jarang dekat rumah, so dia tak tahulah jiran dia ni sebenarnya siapa ke apa ke. So dia hanya memakai tarbus tu untuk nak menunjukkan yang konon-kononnya dia ni ustaz. Jadi waktu tu lah punca kantoi. Waktu dia berawat tu pun dia kata sebenarnya dia nak bagi bapak dia lumpur, lepas tu dia nak bagi mak kawan aku ni macam sakit lah kan, sebab dia sakit hati lah, macam kes cemburu. Itu yang terjadi kat kawan aku tu. Jadi kisah yang aku cerita kat korang ni, sebenarnya kawan aku ni dia lebih kepada nak ceritakan bahawasanya jangan kita mudah percaya kat semua orang, dan bukan semua yang baik tu semestinya baik, dan bukan semestinya yang jahat tu jahat. Macam tu. Lepas tu kawan aku ada pesan lah. Dia kata kalau aku ceritakan kisah ni dekat YouTube, dia kata dia harap sangat-sangat kalau antara korang ni ada yang mengalami tanda-tanda yang sama ke apa semua kan, di samping kita percaya sains tu, kita cuba je rawat secara Islam juga, tak rugi pun. Dia macam nak bagi tahu apa yang dia lalui ni kan unexpected. Sebab yelah benda tu macam tak sangka kan. Dia ingatkan orang tu memang rawat. Rupa-rupanya hari-hari dia bagi air tu air yang entah bukan-bukan. Air apa entah dia ada cakap tau. Tapi aku dah tak ingat dah apa benda. Tapi nak ceritakan, tengok, sebabkan dengki. So benda-benda macam ni memang tak mustahil ada dalam realiti kehidupan kita sekarang ni. So perkongsian aku ni bukan nak aib ke mana-mana pihak, dan aku tahu di antara korang pun tak tahu siapa yang aku ceritakan ni, dan perkongsian aku ini sebenarnya nak buka luas mata korang. Sebenarnya di antara manusia yang baik-baik dengan kita ni belum tentu semuanya baik, ikhlas, tulus dengan kita. Kadang-kadang disebabkan kebahagiaan kita tu, orang tak senang tengok kebahagiaan kita. Kesenangan kita orang tak senang tengok. Walaupun korang tak pernah buat salah, tak perlukan sebab pun untuk orang benci kita. So kita sebagai manusia biasa, kita kena jaga adab kita, cara perlakuan kita. Kalau kita buat salah, minta maaf kat orang apa semua. Sebab yelah, kita bukan takut dengan manusia, tetapi kita cuba untuk jaga pergaulan, hubungan silaturahim antara kita. Tak salah pun benda tu kan. Itu dah dia perkongsian antara kisah aku dan kawan aku. Jadi nasihat aku kepada korang kat sana, berhati-hatilah dalam melakukan apa jua kerja. Mulut kena jaga, jangan menyakiti hati sesiapa kan. Kalau boleh kita elak lah daripada benda macam tu. Even aku pun kadang-kadang menyakiti hati orang juga. So kita cubalah sama-sama memperbaiki diri kita, okay? Dan elak-elaklah daripada kita mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang khurafat ni, okay? Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah. Sampai di sini saja perkongsian aku. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.